الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bersempena dengan sambutan Hari Guru yang diraikan pada 16 Mei setiap tahun, mimbar masjid turut mengambil kesempatan membicarakan khutbah yang bertajuk Guru Insani, Pemangkin Generasi Rabbani. Hadirin yang dimuliakan, menurut tafsir Ar-Rahman, Rabbani bermaksud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Justru generasi Rabbani ialah masyarakat dan murid-murid yang dididik pada hari ini dengan ilmu fardu ain yang berasaskan akidah, syariah dan akhlak yang dapat menyelamatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil dari didikan seorang guru yang mengamalkan ilmu yang disampaikan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan masyarakat Rabbani melalui firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Yang bermaksud, tidak sepatutnya bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah atau kebijaksanaan dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku selain Allah. Akan tetapi, hendaklah dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu selalu mengajarkan isi kitab Allah dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Guru insani boleh diterjemahkan sebagai satu usaha membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesion keguruan berasaskan falsafah pendidikan guru. Ia juga memfokuskan kesediaan para guru mendukung aspirasi falsafah pendidikan guru dengan memberikan penekanan kepada jati diri dan kenegaraan, roh dan jiwa guru serta pengetahuan dan kemahiran. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan satu kedudukan atau martabat yang tinggi kepada para guru yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud Allah meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru merupakan pekerjaan yang mulia. Peranan guru yang mengolah tingkah laku manusia yang dianggap sebaik-baik kejadian haruslah mematuhi etika profesion keguruan yang telah digariskan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, sifat idealistik terhadap profesion keguruan termasuklah beriman, berilmu, beramal dan mendidik. Seorang guru merupakan insan profesional yang bertanggungjawab mendidik dan mengajar anak-anak didik dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sama ada secara formal maupun secara tidak formal. Maka dengan peranan yang sangat mulia ini, anak bangsa hari ini atau generasi yang akan datang boleh dibentuk menjadi sebuah masyarakat madani yang menepati acuan Islam. Dalam hal ini, Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dampingilah mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan setiap hati dengan cahaya kebijaksanaan sebagaimana Allah menghidupkan muka bumi dengan hujan yang lebat turun dari langit." Justru dengan sifat insani para guru, maka anak-anak sepatutnya mendampinginya agar dapat dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dan menjadi manusia yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fil juhriha wa hatta al-hut la yusallu ala muallimin nasil khair." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi, termasuk semut di dalam sarangnya dan ikan di laut, sentiasa mendoakan ke atas guru, yakni orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah menggariskan secara jelas kaedah yang boleh menyelamatkan umat manusia dengan merujuk surah Luqman ayat 13 hingga 19. Kita akan memperolehi garis panduan yang jelas untuk membina generasi baharu yang bersifat Rabbani. Antaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar." Inilah asas kepada pembentukan watak perilaku manusia yang sejati. Tidak ada kemusnahan yang paling besar melainkan dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru generasi yang diharapkan ialah generasi yang selamat akidahnya, mendirikan salat 5 waktu serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, wahai guru yang beriman, beramal dan juga sebagai penyelamat ummah, hendaklah bersifat dengan sifat-sifat yang berikut. Yang pertama, bersifat zuhud, yang bermaksud tidak memikirkan soal penghormatan dan batasan ataupun habuan kebendaan, tetapi sebaliknya ikhlas mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tazkiyatun nafs, iaitu mempunyai jiwa yang bersih dan murni, bersih daripada segala bentuk penyelewengan akidah, syariat dan akhlak serta adat. Mempunyai kepribadian yang tinggi, tidak angkuh, tidak riak, ujub dan segala bentuk sifat mazmumah yang tercela. Yang ketiga, mempunyai kehebatan dan kehormatan. Ini bermaksud
mempunyai sifat rendah diri, mampu bergaul dan menangani murid, serta mempunyai sifat keibubapaan yang penyayang. Yang keempat, kompeten, iaitu mempunyai kecekapan. Guru yang kompeten adalah tunjang utama kepada pencapaian akademik murid. Jadikanlah ilmu fardu ain, iaitu akidah, syariah dan akhlak sebagai teras dan keutamaan, kerana ia dapat menyelamatkan dirinya dan anak didiknya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, sama-samalah kita mengambil pengajaran dan ibrah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan ummah daripada api neraka. Yang kedua, umat Islam yang menjadi guru hendaklah benar-benar ikhlas dalam mendidik keluarga, anak murid dan masyarakat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa kebajikan dalam mengajar ilmu pengetahuan menjanjikan pahala yang tidak akan terputus walaupun dengan kematian, bahkan selepas mati sekalipun, selagi ilmu tersebut dimanfaatkan oleh pemiliknya, pahalanya akan terus menerus mengalir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat yang ke-43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Marilah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kita memperbanyakkan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana saranan Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ويا قاضي الحاجة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس الشيخ الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج. اللهم أذم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلانغور تنكو عمر الشيخ ابن سلطان شريف الدين إدريس الشيخ الحاج
في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Darul Ihsan. Jadikanlah kami, ya Allah, antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami ini, ya Allah, kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة.